Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alia ada, Fatihah ada, Haikal ada. Mana Amar? Amar belum masuk. Jap, tengok cek Amar jap. Mana Amar ni? Amar. Tak ada printer? Allahu Akbar. Tak apalah, Fatihah tengok cikgu ni Nanti Fatihah bolehlah salin kat mana-mana dulu ya Fatihah. Macam murid sama je masa. Betul Haikal. Memanglah murid sama. Kan sama sebaya. Cikgu punya Amar tak datang lagi ni. Tadi WhatsApp dia jap. Dia lupa ke? Amar Rafiq. Hari ni Haikal makan apa Haikal ni? Salah masuk pula. Cikgu rimu jap. Aduh. Cikgu salah masuk grup. Minta maaf. Ya. Allahu Akbar. Patut pun. Kejap. Amar. Okey dah. Alright. Tak apalah. Okey, kita mulakan apa yang ada. Cikgu, slide okey tak? Cikgu rasa macam lambat sikit. Jadi, cikgu tutup cikgu punya video ya. Okey, lajulah sikit. Makan nasi Akal Okey, Alhamdulillah makan nasi. Okey, hari ni kita nak masuk pengenalan kita iaitu kemahiran saintifik. Ni macam nota kita lah. Apa itu kemahiran saintifik? Okey, maksudnya kalau kita nak buat eksperimen ni kita perlukan kemahiran saintifik. Okey, tengok mula-mula besarkan sikit. Okey, Fatihah tak apalah Fatihah boleh dengar je, janji faham. Jadi, kemahiran saintifik ni kita bahagikan dia kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan satu lagi namanya kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran sains tu apa? Kemahiran sains memastikan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan berkesan. Contohnya memerhati. Ni semula ni. Ini semua ni adalah proses sains namanya. Kita dapat memerhati, kita boleh buat inference, kita boleh meramal, kita boleh mentafsir, mengklasifikasi, berkomunikasi, mengukur, mengira, membuat eksperimen dan juga membuat definisi operasi. Jadi semua ni adalah kemahiran sains. Okey, kemahiran manipulasi apa pula ni? Kemahiran manipulasi memastikan kemahiran proses sains dibuat dengan lebih lebih bagus ataupun lebih tepat dan selamat. Dibuat dengan lebih baik ataupun lebih tepat dan selamat. Okey. Maksudnya kita ukur tu dengan lebih tepat lah. Okey. Jadi kat sini kita adalah beberapa proses kemahiran proses sains memerhati, kita tengok dia buat apa. Okey, lepas tu kita mengklasifikasikan, contohnya kalau pelajar lelaki kita asingkan lelaki, perempuan asingkan perempuan. Kalau binatang tu mungkin carnivore satu grup, omnivore satu grup, tu namanya mengklasifikasikan. Mengukur ni biasalah kita ukur lah guna selotip ke, guna tape ke, mungkin kita menimbang ke. Membuat inference ni adalah kesimpulan awal. Apa? Kesimpulan awal. Nanti kita tengok semua-semua ni kita tengok nanti lebih detail dekat bawah-bawah ni. Okey. Jadi kita mulakan dulu dengan memerhati. Okey, jom. Kita besarkan sikit supaya korang nampak dengan jelas. Okey, yang pertama. Alamak, cikgu lupa pula nak record. Alahai. Ada. Baik ingat. Okey, yang pertama adalah memerhati, observing dalam bahasa Inggeris. Memerhatikan proses
apa ni, untuk kalau ikut untuk membuat pengumpulan. Jadi memerhati proses pengumpulan data. Data tu termasuklah kita tengok berat orang, panjang sesuatu. Ini semua dikenali sebagai data. Okey, tentang objek atau fenomena dengan menggunakan satu atau lebih deria. Okey, kita ada berapa deria? Siapa tahu berapa deria kita ada? Fatihah tahu tak? Berapa deriakah yang kita ada? Siapa tahu? Haikal tahu tak berapa deria yang kita ada? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 deria ya. Jom tengok. Alah, suara siapa tu? Suara cikgu balik keluar. Okey, deria So deria dekat sini. Okey. Sekarang kita tengok. Contohnya kalau kita memerhatikan hujan ini. So apakah perhatian kita boleh buat? Menunjukkan hari hujan. Inilah namanya pemerhatian. Jadi kita memerlukan deria. Okey, kat bawah ni kita ada beberapa deria iaitu penglihatan, sentuhan, bau, rasa dan juga pendengaran. So kita ada beberapa deria yang penting, 5 deria ya. Okey, contoh yang pertama, bau yang sedap. Deria kita apa? Deria, tengok dekat atas. Deria bau. Okey. So apakah organnya? Organnya adalah hidung. Okey, faham tak macam tu? Okey, kita mulakan dengan manis pula. Okey, apakah deria manis? Rasa. Okey, kita ada rasa. Jadi organ kita adalah mulut. Okey lagi, kita mulakan dengan tekstur lembut. Kita sentuh benda-benda yang lembut. Sentuhan ya. Okey, seterusnya kalau sentuhan kita guna apa? Kita guna kulit. Suara cikgu masuk balik minta maaf ya. Korang off lah mic. Nanti cikgu balik, cikgu punya suara masuk balik nanti. Okey, seterusnya adalah pusingan. Okey. Ataupun dia tengok persekitaran. Pusingan pula ni persekitaran ni. Ni adalah persekitaran. Okey. So, kalau persekitaran ni mungkin kita akan pemerhatian. Kita tengok penglihatan lah. Okey, penglihatan. Jadi penglihatan ni kita menggunakan mata. Okey, last one bunyi kuat. So, apakah deria kita? Deria rasa pendengaran. Tu yang tadi Alia. Okey, pendengaran dan juga dia punya organ adalah telinga. Okey sampai sini boleh kan? Senang aja, insya-Allah senang-senang aja.
Okey, jom. Kita masuk lagi. Yang seterusnya. Yang ni okey cikgu besarkan sikit. Mana yang tak sempat tu cikgu besarkan dulu. Supaya nampak. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Nombor 2 namanya adalah mengklasifikasi. So, apakah maksud mengklasifikasi tu? Kalau cikgu cakap, okey, lelaki bangun, maksudnya cikgu telah membuat mengklasifikasikan pelajar lelaki. Ataupun mungkin cikgu cakap, siapa yang pakai baju warna biru ke tepi, cikgu telah memplikasikan warna baju. Tu maksudnya mengklasifikasikan. Jadi, ayatnya adalah mengklasifikasikan adalah proses memerhati dan mengenal pasti persamaan macam baju tadilah ataupun dan juga perbezaan. Persamaan dan juga perbezaan antara objek. Jom kita tengok apakah persamaan dan juga apakah perbezaan dekat sini. Contohnya, mula-mula kita tengok perbezaannya ada lelaki dan perempuan. Dan juga wanita. Jadi kita labelkan manakah yang lelaki. Contohnya macam Jason, lelaki. Lagi mana lagi? Syamil. Dan lagi adalah Pak mana? Pak Ali. Wah, Pak Ali meniarap Pak Ali. Dan juga Pak Ali Pak Ali baring je. Contoh. Okey, wanita pula, kita buatlah sebelahnya. Seperti Atikah. Atikah. Okey, Meling. Rosni. Boleh. Okey ke? Itulah suara cikgu macam dengar balik Kenapa dengan cikgu punya PC ni? Cikgu check setting jap. Dah okey dah. Okey. Kita masuk lagi yang seterusnya. Okey, nombor 3 dia kata adalah mengukur dan juga menggunakan nombor. Okey, ini juga adalah sebahagian daripada proses sains. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Okey, yang pertama, dia sebenarnya adalah proses penggunaan nombor. Proses penggunaan nombor untuk mencatat bacaan ataupun sesuatu fenomena. Okey, kita guna nombor. Kalau nak kira mesti guna nombor kan? Jadi kita tengok aktiviti yang di bawah. So daripada sini kita perasan bahawa kita nampak tak sini? Nampak tak? Itu jisim kan? Okey, kita ada jisim. Jisim dalam bentuk kg. Okey, lepas tu kita nampak tak ini semua? Ini semua namanya adalah panjang. Okey, panjang. Panjang apa? Panjang spring. Panjang spring dalam cm. Okey. Dekat sini kita guna pemberat yang berbeza. Jadi kalau ikut pemberat kita ni adalah manipulasi. Kalau ikut sini manipulasi lah ni. Okey, hasil kita adalah bergerak balas, responding. Macam tu ya. Disebabkan kita menggunakan nombor, maka kita masukkan nilai-nilai ni ke dalam nombor kita. Kita start dengan kosong. Kg, 1, 2, 3 kg. Jadi spring pertama adalah 10 cm.
12 cm, 14 cm dan juga 16 cm. Mudah je. Mudah je kan? Okey. Okey, salin dulu. Salin dulu. Kalau dah siap, beritahu. Okey dah. Okey, dah ya? Okey, okey. Ada orang WhatsApp cikgu pula ni. Kelas dah masuk ke? Okey, dah. Seterusnya. Kita masuk yang berikutnya, namanya meramal. So, macam mana kita nak meramal? Meramal ni macam agak-agak lah kalau kita pergi jumpa dukun ke. Kan, dukun akan bagi ramalan kan. Dia cakap orang ini kena sihir, dia meramalkan. Ataupun ramalan hujan, dia boleh meramal. Jadi, kenapa dia boleh meramal? Kerana dia mempunyai nombor-nombor yang dia ambil sebelum-sebelum ini. Jadi bolehlah dia agak-agak. Meramal ni macam agak-agak. Jadi proses membuat andaian. Andaian dia dalam bahasa lain apa andaian dia? Agak-agak lah kan. Proses membuat andaian dari peristiwa yang akan terjadi. Macam sekarang ni lah. Hujan akan berlaku, ribut akan berlaku, hujan lebat akan berlaku. Jadi bolehlah kita berjaga-jaga. Okey, seterusnya. Contoh, Nabila makan banyak gula-gula setiap hari. Jadi, cuba kita ramalkan. Agaknya apa yang jadi? Cuba korang jawab. Okey, seterusnya. So, banyak lubang dekat gigi. Okey, banyak lubang dekat gigi. Kita boleh kata giginya akan mereput. So, gigi akan mereput. Okey, betul-betul. Bagus, tahniah. Okey, seterusnya. Okey, proses membuat. Inferring ni proses membuat inferen. Inferen ni adalah kesimpulan awal. Contoh kesimpulan awal adalah proses membuat kesimpulan awal. Kesimpulan awal. Okey, kesimpulan awal. Okey, mengenai objek atau peristiwa berdasarkan pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, kesimpulan awal. So, maksudnya daripada kita buat tu kan, jadi kita boleh buat kesimpulan awal. Oh, rupanya kalau makan gula-gula kena kecil manis. Oh, kalau makan banyak gula-gula boleh rosak gigi. Okey. Macam tu. Jadi kat sini, apakah kemungkinan kesimpulan awal apabila kita tengok pemerhatian kita gemuk? Jadi inferen kita apa? Amir gemuk kerana kerana makan benda manis. Okey. Kalau benda manis ni mungkin betul lah makan benda yang manis. Ataupun kita boleh cakap kerana makan makanan berlemak. Pun boleh. Okey? Macam tu. Okey, bagus. Seterusnya. Komunikasi pula ya. Berkomunikasi. Okey, kemahiran dalam menyampaikan dan mempersembahkan idea atau data dalam pelbagai bentuk. Seperti diagram. Diagram kita seperti macam mana? Kita ada macam pasu kan? Okey, tengok pasu. Okey, pasu. Macam ni Okey, contoh. Okey, tengok pasu lagi. Dan kita akan buat pokok ya. Daun macam ni. Okey. Selepas beberapa hari kita dapati bahawa dianya layu. Macam tu.
Okey. Boleh? Itu contoh gambar rajah. Okey, cuba buat. Okey, seterusnya kita akan buat konsep peta kita. Okey, konsep peta kita adalah seperti ini. Kita akan buat organs for breathing ataupun kita boleh buat bahasa Melayu organ pernafasan. Organ pernafasan. Okey, organ pernafasan kita seperti ini ya kita buat kan. Okey, contoh yang pertama kita ada gill ataupun kita ada insan. Apa lagi pernafasan kita? Kita ada peparu. Kita ada kulit lembap. Dan kita ada apa dekat badan tu Aika? Dekat badan belalang tu. Lupa dah juga apa nama? Kulit lembap, peparu, apa lagi Sprinkle Sprinkle kan? Spiracle. Kan ikan? Okey, ada 3. Okey, mulakan sekarang. Menyalin. Okey dah. Kita move lagi. Okey, ni kita nak buat carta pula. Okey, ni kita nak buat carta. Okey, carta dia macam ni. So, kita akan buat daripada sini. So, kita akan buat straight daripada sini So, kita ada 2, 4, 6, 7. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, seterusnya. Jadi ini contoh jadual lah. Contohnya kat sini kita buatlah umur. Okey, dekat sini kita buatlah ketinggian. Contohlah kan. So kita start lah dengan nombor apa? Nombor umur 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Ketinggiannya mungkin berbeza-beza. Ketinggian pertama mungkin kita kata 117, 122, 124, 130, 133, 137. Okey. Lagi ni contoh kita guna jadual. Lepas tu kita boleh guna lagi cara lain namanya adalah carta bar. Okey, contoh carta bar. Okey, ni dah siap ke yang jadual? Boleh cikgu teruskan untuk carta bar apa ni? Carta bar. Boleh cikgu teruskan ya. Okey, kat sini kita akan buat carta bar kita. Ni contoh lah. Kita nak buat macam ni lah. Untuk cantik sikit. Okey ni. Dan contohnya daripada atas tadi kita buat umur kita 7, 8, 9, 10, 11. Contoh ya. Kat sini katalah 100, kita start apa ni? 100, 110, 120, 130. Contoh kan. Jadi kita pun plot. Contohnya umur 7 tahun, dia adalah 117. Jadi 117 ni mungkin tinggi dekat sini. Okey. Okey, umur 8. 8 tahun tingginya 122. 122. Okey. 9 tahun 124, tinggi sikit. Okey, 10 tahun 130.
Okey, dan juga sebelah tahun lagi tinggi. Macam tu. Okey, boleh? Senang je, eh? Senang sahaja. Okey, kita teruskan lagi interpreting data. Interpreting ni adalah kalau ikut kita, apa ni, bahasa Melayunya, aku lupa nak translate ni, Nombor 8 kalau ikut dia lah mentafsir data. Okey, awak ubah dalam bahasa Melayu ni. Mentafsir data. Okey, ini adalah mentafsir data. Okey, macam mana kita nak mentafsir data? Okey, yang pertama, kita akan beritahu bahawa proses memberi penjelasan rasional mengenai objek, peristiwa atau corak diperolehi daripada data yang dikumpulkan. Okey, lepas tu contohnya seperti kat bawah ni lah. Kita ada umur, kita akan buat macam tadi kan. Lepas tu kesimpulan dia. So daripada data kita buat ni, apakah kesimpulan dia? Okay, kesimpulannya kita boleh beritahu bahawa semakin, ingat, semakin manipulasi dulu, ini manipulasi kan. Atas ni manipulasi, bawah ni bergerak balas. Jadi semakin manipulasi dulu. Tengok manipulasi kita meningkat kan. Jadi semakin meningkat umur. Jadi tengok tahun pula semakin berkurangan. Betul tak? Jadi tulis semakin berkurangan. Berkurangan apa? Berkurangan kadar denyupan jantung. Ataupun tulislah kadar denyutan dalam masa 1 minit. Dalam masa 1 minit. Okey, boleh guys? Dia punya line agak slow sikit guys. Itulah line cikgu slow sikit. Line cikgu sangat slow ni, minta maaf banyak-banyak ya. Kalau korang terkeluar ke, cikgu minta maaf banyak-banyak. 1 minit. Dah boleh salin dulu. Okey, cikgu move lagi ya. Dah kan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah kita nak buat using space-time relationship. Okey, kalau kat sini ni bahasa Inggeris juga ni. Cikgu tertype bahasa Inggeris pula. Kalau ikut bahasa Melayunya adalah dekat sini ni. Okey. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Space ni ruang ya. So, hubungan ruang masa. Hubungan ruang masa. Okey. Okey, kita jawab sikit nombor 7. So, dia kata kemahiran dalam menerangkan perubahan dalam parameter. Parameter apa ni? Parameter ni adalah suatu benda yang kita boleh ukur. Parameter dengan masa. Okey. Parameter dengan masa. Apa-apa nak ukur dengan meter. Contohnya jarak dengan masa. Laju dengan masa. Kita makan dengan masa. Tengok, mana cepat makan. Jadi selalu kita ukur dengan masa. Contohnya kita akan cakap 2 minggu. Masa. Kita nak ukur 3 hari. Masa. Betul tak? Kita cakap 2 minit. Masa. Semua tu bersangkut paut dengan masa. Jadi kemahiran untuk kita menerangkan perubahan dalam parameter dengan masa ya. Okey, seterusnya. Okey, perubahan dalam bentuk dan lokasi bayang-bayang pelajar dengan masa. Contohnya ada masa. Bayang-bayang dengan masa. Contohnya dia cakap. Jadi pagi masa, tengah hari masa, petang masa. Faham tak? Okey, jadi daripada sini kita boleh buat perubahan dalam bentuk dan saiz saiz ketulan ais. Dengan masa. Nampak tak? Perubahan bentuk ais dalam masa.
Mungkin seminit dia dah cair. Tu maksudnya sentiasa merujuk dengan masa. Okey, contohnya kat sini, cuba kita tengok sikit. Kalau mula-mula kosong masa kan, kita ambil ais daripada peti sejuk, mungkin dia masih lagi kotak. Kan? Lepas 5 minit, mungkin dia dah jadi cair sikit. Mungkin dia dah cair sikit kan. Dia dah jadi macam tu bagai. Kan? Okey. Mungkin lagi kalau kita biarkan lagi, dia dah semakin kecil dah. Jadi kecil dah. Kecil macam tu. Dan 15 minit mungkin dah jadi air dah sepenuhnya. Okey. Boleh faham? Haikal okey, Haikal? Boleh ke Haikal? Fatihah ke Fatihah? Boleh faham? Boleh faham Fatihah? Haikal okey? Boleh Alia okey Alia? Boleh. Cikgu risau cikgu cakap tak dengar. Kalau boleh tu alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak masuk making operasi definasi. Ini definasi operasi ya. Tengok juga bahasa Inggeris tak tukar bahasa Melayu pula. Definasi operasi dalam bahasa Melayu. Membuat definisi operasi. So kat sini. Okey, membuat definisi operasi. Okey. Boleh kan? Okey, yang pertama adalah kita buat yang pertama dulu ni. Yang pertama kita buat dulu So, dia kata apa ni? Hasil penyiasatan ataupun pemerhatian kita akan dapat pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ni 3 kan? Kita ada yang dimalakan, kita ada yang dimanipulasi dan kita ada bergerak balas. Bergerak balas. Sebab tu namanya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi 3 lah manipulasi, dimalakan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Okey, next. Seterusnya, bagaimanakah kita tahu kadar pernafasan? Bagaimanakah kita tahu kadar pernafasan? Jom tengok. Macam mana kita tahu kadar pernafasan kita? Betul, bagus. So, kita akan kita melihat bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. 1 minit ke 1 saat ke tak kisahlah. Ataupun kita nak buat secara general dalam 1 unit masa. Jadi 1 unit masa ni mungkin saat, mungkin jam. So bergantung. Lagi, bagaimanakah kita tahu kekuatan magnet? Jadi kita melihat bilangan klip kertas yang boleh tertarik ataupun yang terlekat lah. Kan? Yang terlekat. Tertarik lah. Yang tertarik pada, tak cantik pula, tertarik pada magnet. Macam tu. Okey. Ini semua di bawah membuat definisi operasi. So, ni bergantung kepada soalan dia yang di atas. Bergantung pada soalannya di atas. Okey, seterusnya. Okey, 10 mengawal pemboleh ubah. Okey, mengawal pemboleh ubah. Betul Haikal.
Klip kertas yang kita buat klip yang cikgu-cikgu tu lah kat sekolah, klip kertas kan. Okey, klip kertas yang macam ni, bentuk yang macam ni Ikal. Pernah nampak tak bentuk macam ni? Ke bentuk lain sikit? Macam tu lah lebih kurang. Ikal pernah nampak tak Ikal? Itulah. Kena tengok sendiri Ikal. Yang bentuknya segitiga tu, yang kita klipkan kertas dia tu. Kan kalau kat sekolah cikgu awak ada kertas banyak-banyak, kan nanti kan dia klip kat sini. Dia kan klip satu klip kertas tu. Perasan tak? Tulisan cikgu tak clear. Mana satu? Besarkan sikit. Ni. Klip kertas ya. Ni. Klip kertas yang. Boleh Akal? Yang tertarik. Cikgu lebih suka buat YG. Ringkas sikit. Okey, cikgu teruskan lagi yang berikutnya. Okey, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni 3 je ada. Yang pertama adalah dimanipulasikan. Apakah yang dimanipulasikan? Yang kedua adalah yang bergerak balas. Yang ketiga yang dimalarkan. Semua pernah tengok semua ni kan? Yang dimalarkan. Dimanipulasikan, bergerak balas dan juga yang dimalarkan. Okey. Okey, sampai sini okey? Boleh? Okey. Jadi kat sini dia cakap, apakah mana satu nak tahu yang dimanipulasikan? Okey. Kalau kita nampak ada satu benda yang berubah ataupun berbeza, gambar satu lain, gambar dua lain, dia berubah-ubah beza, itu namanya adalah manipulasi. Manipulasi ataupun yang dimanipulasikan. Okey, kalau yang lain kekal sama tu gambar satu pun sama, gambar dua pun sama, itu namanya dimalarkan. Okey, malarkan tu yang sama kedua-duanya. Tapi kalau hasil ni selepas kita buat eksperimen dapat hasil kan? Hasil tu namanya adalah bergerak balas. Senang macam tu. Okey, minggu depan kita sambung sikit lagi lah. Okey, so dekat sini kita ada hipotesis. Okey, hipotesis tu dia macam kita agak-agak dia. Apa itu hipotesis? Aku besarkan sikit. Kita tinggal dua lagi benda ni. Jadi hipotesis adalah membuat kenyataan umum. Contohnya cikgu boleh kata, cikgu seorang Ultraman. Tu hipotesis lah. Okey. Ataupun cikgu cakap, orang lelaki boleh menjadi Ultraman. Itu hipotesis. Tapi hipotesis ni belum tentu lagi betul. Jadi kenalah buat eksperimen. Betul ke cikgu ni Ultraman? Jadi kita buat pernyataan umum namanya hipotesis. Berdasarkan pemerhatian atau inference yang telah dibuat. Maksudnya kita tengok cikgu ni kuat aja, cikgu ni boleh tolong orang je, kita pun cakap, hipotesisnya cikgu ni Ultraman ni. Sebab dia kuat, dia bantu orang. Jadi kita agak macam tu. Jadi berdasarkan apa yang kita agak tu, kita boleh buat satu hipotesis. Tapi belum buat eksperimen lagi ni. Baru kita hipotesis. Jadi ramalkan tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan okey. Jadi sekarang ni beri contoh kat sini. Contohnya adalah sebelum menjalankan eksperimen kita perlu membuat hipotesis. Jadi sebelum kita buat eksperimen kita kena buat hipotesis dulu.
Kita tengok dengan mata dulu, tengok, oh macam ni ya. Kita pun kata, ini kalau makan air mineral ni mesti dia kuat. Sebab tengok orang minum air mineral, sembuh. Kawan minum air mineral, jadi kuat. Kita cakap minum air mineral ni mesti hebat. Jadi kena buat hipotesis. Contoh kat sini, bila kita tengok-tengok pokok, kita pun cakap, pokok memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh. Tengok siang segar, malam layu sikit. Kita pun buat hipotesis. Jadi kat mana kat sini yang kita nampak manipulasi? Manipulasi kita adalah cahaya. Sebab bila ada cahaya, kita nampak dia segar. Okey. Cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. So, bergerak balahnya apa? Bergerak balahnya tumbuh dengan bagus. Tumbuh dengan sihat bila siang. Boleh faham Okey, kita ada satu lagi last sebelum kita tamat. Kita nak habiskan juga. Tak sempat buat latihan ya. Okey, nombor 12 dia kata mengeksperimen. Eksperimen ni kita buat eksperimen lah. Proses mengeksperimenkan. Okey, yang pertama, proses eksperimen tu apa? Kita membuat pemerhatian. Eksperimen ni kita kena buat pemerhatian. Kan kita ada banyak kan? Kita ada banyak. Kita akan buat yang pertama, membuat pemerhatian. Okey, nombor 2, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah. Okey, nombor 2, membuat inference. Membuat inference. Okey, lagi membuat apa lagi? Membuat hipotesis. Hipotesis. Ni semua eksperimen ni. Lepas buat hipotesis, kita nak buat apa hipotesis, lepas tu kita kena kawal. Kawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kawal pemboleh ubah. Okey? So F, mengenal pasti peralatan dan bahan. Mengenal pasti bahan dan radas. Radas tu alat-alat lah. Bahan dan radas. Bahan ni bahan eksperimen. Lepas tu barulah kita menjalankan eksperimen. Menjalankan eksperimen. Okey? Okey. Sambil-sambil menjalankan eksperimen, kita kena buat juga dan mencatat. Mencatat data ataupun merekod data. Okey, lepas rekod data, kita kena mentafsir. Mentafsir data. Okey? So, lepas mentafsir data, kita kena membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Okey. Okey, boleh salin. Dah siap salin, komen dah siap salin. Tinggal sikit lagi ni. Ini nanti kita akan buatlah kemahiran proses sains. Ni sebenarnya kita dah belajar tadi, cuma kita buat dalam bentuk yang lebih senang nak ingat. Sebenarnya ada 6, ada 5 je. Jadi minggu depan barulah kita akan buat soalan sebenar. Soalan sebenar kita kalau ikut cikgu dah post dekat grup. Cuma tak sempat nak buat soalan. Ni soalan kita lah. Cikgu ingatkan macam sempat, rupanya kita explain tak sempat. So minggu depan baru yang ini Nanti Fatihah nanti kalau ada printer bolehlah print yang ini. Kalau tak print boleh juga, cuma tak ada nak tulis lah, susah sikit kan. Itu saja. Okey, cikgu nak tutup rekod kejap sementara ingat ni.